Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita melafazkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita masih lagi diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dipanjangkan umur kita. Moga-moga kita dapat mengisi umur kita ini, waktu-waktu yang Allah beri kepada kita, dengan amal-amal soleh, dengan amal-amal kebaikan. Semoga pengisian kita pada pagi ini untuk siri yang ke-12 berkenaan dengan doa-doa yang terbaik di dalam Al-Quran. Allah mengurniakan keberkatan, Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat pada pagi ini untuk kita jadikan sebagai doa-doa harian kita. Semoga kita semua dapat mengikhlaskan niat kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pagi ini kita akan memasuki doa yang berada pada muka surat nombor 21 di dalam nota. Doa bilangan yang ke-13. Muka surat 21, bilangan yang ke-13 di dalam nota. Okey, jumpa muka surat nombor 21. Buka nota muka surat nombor 21. Kita lihat doa yang ke-13. Doa yang ke-13 ini, jika kita lihat kepada tajuknya, adalah doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita di kalangan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman di sini, kalau boleh tuan-tuan letakkan tambahan dia, beriman di sini maknanya dalam golongan orang-orang yang soleh. Setiap orang beriman dia adalah soleh. Jadi tergolong dalam golongan orang-orang yang beriman. Kalau kita ikut pada ayat ni, dia lebih, kalau nak lebih nampak lagi, tergolong dalam orang-orang yang soleh. Dan kita mohon kepada Allah untuk bukan sekadar menjadi orang yang soleh, bukan sekadar ditempatkan dapat bersama dengan orang-orang yang soleh, tetapi kita ini juga apabila kita sudah tiada, kita ini menjadi contoh. Kita ini menjadi sebutan yang baik bagi orang yang hidup selepas daripada kita. Kita tidak mahu apabila kita meninggal, apabila kita sudah tiada, yang diperkatakan kepada kita yang menjadi buah mulut adalah perkara-perkara yang buruk. Biarlah kita pergi menghadap Allah Azza wa Jalla,
orang-orang yang hidup memperkatakan kebaikan tentang kita semua. Jadi inilah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala pada doa bilangan yang ke-13. Kalau kita nak baiki sikit pada tajuk ni pun boleh. Perkataan menjadi ikutan ni tukar kepada menjadi sebutan. Kita menjadi sebutan yang baik-baik dan menjadi sebutan yang baik-baik. Okay. Doa yang ke-13 ini adalah doa yang pernah disebutkan, yang pernah dibacakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihimus salatu wassalam. Doa Nabi Allah Ibrahim alaihimus salatu wassalam. Kita jumpa sekali lagi doa-doa para Nabi. Kalau minggu lepas kita belajar doa Nabi Allah Ayub, seorang Rasul yang mulia. Kita belajar juga pada pagi ini doa Nabi Allah Ibrahim alaihimus salatu wassalam. Untuk doa nombor 13 ni, kita akan iringkan sekali dengan doa yang berada pada nombor okey, kita akan 13 ni, bilangan doa 13 ni nanti kita akan terus gabungkan dengan doa nombor 20. Saya minta tuan-tuan buka muka surat nombor 25. Okey, muka surat nombor 25. Kita akan, lepas kita, sambil kita belajar doa nombor 13 tu, kita terus akan merujuk kepada doa nombor 20. Doa nombor 20 ni, kita akan rujuk doa nombor 20 ni kerana dia ada perkaitan dan ada persamaan. Jadi kita belajar doa nombor 13, terus kita pergi doa yang ke-20. Ini adalah pengisian kita pada pagi ini. Kalau doa nombor 20 ini, doanya kita minta kepada Allah supaya kita mati dalam keadaan Islam. Jadi kaitan yang 13 tadi. Maknanya kalau kita nak menjadi sebutan yang baik, kalau kita sudah tiada, maka ya mesti yang awal-awal kita minta Allah matikan kita ini betul-betul kita ni seorang yang Islam. Bukan hanya pada nama je kita ni Islam. Tapi kita memang mati kita betul-betul sebagai seorang Islam, seorang yang menyerah diri kepada Allah sebenar-benarnya. Kemudian, kalau doa tadi tu, semasa hidup kita nak minta bersama orang-orang yang soleh, dekat doa nombor 20 ni, kalau kita tiada, kita berada di alam kubur contohnya, kita juga nak di alam kubur itu kita ditempatkan bersama dengan orang-orang yang soleh. Okey, tuan-tuan nampak tak perkaitan dia? Doa 13 tu kita akan pasangkan sekali dengan doa nombor 20. Kita akan belajar pada pagi ini kerana dia ada kaitan. Okey, kita ke doa nombor muka surat nombor 21 tadi. Kita lihat dulu doa nombor 13. Tapi kita akan silang rujuk. Jadi bersiap sedia untuk membelik muka surat nombor 21 dan muka surat nombor 25 dan 26. Jadi tanda siap-siap sebab kita nak belajar pada pagi ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan pembelajaran kita pada pagi ini. Baik, kita terus kepada doa nombor 13. Doa Nabi Allah Ibrahim alaihimus salatu wassalam dinyatakan oleh Allah. Doa ini boleh kita temui di dalam Quran Suratul Syu'ara. Suratul Syu'ara, surah nombor 26. Ayat 83, 84, 85, bukan 86. 86 ni kena padam. Kena padam dia 83 sampai 85 sahaja. Ayat nombor 83 sampai ayat nombor 85. 83, 84 dan 85. Ada 3 ayat dalam surah Asy-Syu'ara. Kalau dalam Quran, ayat 83 hingga ayat nombor 85 ini
boleh ditemui pada halaman, pada muka surat 370 sehingga muka surat 371. Tulis dekat situ muka surat 370 sehingga muka surat 371. Okey. Kita lanjutkan. Ayat 83 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi. Doa-doa di dalam Quran, doa-doa yang dibaca oleh para nabi ini, mereka memulakan dengan Rabbi. Rabbi ni sangat besar maknanya. Dia menunjukkan kepada nama Allah yang menunjukkan kepada rububiyah Allah. Paling mudah kita nak faham Rabbi ini yang mencipta, yang memiliki dan yang mengatur seluruh alam. Rabbi ni. Jadi Allah Ta'ala yang mengatur hidup kita. Nak jadi apa dekat depan kita, kita tak tahu, Allah yang tahu. Apa yang akan berlaku pada tahun-tahun yang berikutnya kalau kita panjang umur, Allah yang tahu. Jadi biarlah Allah yang mengatur hidup kita. Tapi kita kena minta pada Allah. Kita kena usaha minta kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah Ta'ala aturkan hidup kita ni. Yang pertama apa? Nak jadi orang-orang yang salih. Rabbi habli hukma. Wahai Rabbku, kata Nabi Allah Ibrahim. Habli hukma. Berilah kepada aku hikmah. Hikmah di sini dia merujuk kepada ilmu, merujuk kepada mengenal Allah, merujuk kepada mengetahui hukum hakam. Itu termasuk dalam perkataan hukmah. Nabi Allah Ibrahim AS ni, dia minta kepada Allah supaya dia diberikan hukmah, diberikan hikmah. Salah satu maksud pada tafsiran hikmah, kata para ulama, ia merujuk kepada ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang kenal Allah. Ilmu tentang mengetahui hukum hakam. Ilmu kita tahu tentang apa yang Allah suruh, apa yang Allah minta kita tinggalkan. Maknanya kita nak ada ilmu, mengetahui pertama kita kenal Allah dulu. Kalau kita kenal Allah, kemudian kita minta ilmu untuk Allah Ta'ala beri kita faqih dalam agama. Kita faham agama ni macam mana, apa yang perlu kita buat. Okay, itu maknanya hukmah. Kemudian Nabi Allah Ibrahim, beliau meminta kepada Allah, wa alhaqni bis-salihin, dan masukkanlah aku ke dalam orang-orang yang soleh. Maknanya Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, ayat 83 ni, beliau minta kepada Allah supaya dia ini hidup dia sentiasa bersama dengan orang-orang yang soleh. Masukkanlah aku wa alhiqni bis-salihin, di kalangan orang-orang yang soleh. Nabi Allah Ibrahim, tuan-tuan dan puan, sudah pasti dia seorang yang soleh. Tetapi beliau minta juga kepada Allah supaya dia ini dapat bersama hidup di dunia ini di kalangan orang-orang yang soleh. Kenapa? Kerana dalam hidup kita ini ada yang tidak soleh. Lawan kepada soleh adalah tidak soleh. Pentingnya hidup kita ni dapat kawan-kawan yang soleh, kita dapat orang di sekeliling kita orang yang soleh, sangat penting. Kita jangan lupa minta kepada Allah ni supaya kita dapat bersama dengan orang yang soleh. Orang yang soleh ni adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Nabi Allah Ibrahim dia minta bersama orang yang soleh. Sebab tu keturunan dia semua yang soleh-soleh di kalangan para nabi. Jadi untuk kita menghayati betapa pentingnya nak bersama orang yang soleh ni, maka saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan nota tambahan. Okey, tetapi nota tambahan ni
Nota ni sebenarnya tuan-tuan dah pernah belajar maklumat ni. Maklumat ni saya pernah sampaikan ketika mengulas cerita pasal Nabi-Nabi. Okey, kalau saya minta tuan-tuan buat salinan lah. Okey, kalau tak sempat juga nanti saya kena beri nota tambahan. Yang nota tambahan ni sebenarnya nota ni sebenarnya ketika mana kita membincangkan tentang Nabi Allah Idris contoh dan sebagainya dan nabi-nabi yang lain. Sebenarnya nabi-nabi lain ni Allah mengatakan mereka ni adalah orang yang soleh, orang yang soleh, orang yang soleh. Jadi mari sama-sama kita melihat betapa pentingnya minta kepada Allah supaya menjadi orang yang soleh. Kan? Kenapa? Ada apa dengan soleh tadi tu? Ada apa dengan gelaran orang yang soleh? Untuk mengetahui dia, izinkan saya mengemukakan Suratul Kahfi, surah nombor 18, ayat 22, muka surat 296. Muka surat 296 di dalam Quran. Ini dalam Suratul Kahfi. Okey, dalam ayat ini 296. 296 ni rumah mak saya di Bentong. Teringat pula nak balik rumah kan. Balik kampung lama tak balik kampung. 296 ni nama rumah sebenarnya. Okey, kita tengok. Ayat 22 ni cerita pasal apa sebenarnya? Di sebalik cerita ni, dia ada kaitan dengan soleh. Ayat 22 ni sebenarnya cerita pasal anjing. Tetapi ada kaitan dengan soleh. Okey, jom kita tengok ayat dia. Ayat ni sebenarnya adalah ayat yang orang ramai meneka-neka tentang penghuni gua, kisah yang tuan belajar ikuti kelas hari Sabtu, kita tadabbur Suratul Kahfi ni. Orang ramai berteka-teka berapa jumlahnya pemuda yang masuk ke dalam gua tu dan mereka kira sekali anjing tu. Kenapa mereka kirakan sekali anjing tu? Kita baca ayat contoh. Ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaqulu sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Okey, ayat ni mereka apabila menyebut tentang pemuda gua tu berapa ramai, mereka selitkan watak anjing tu sekali. Anjing tu dia termasuk dalam kiraan. Anjing ni yang saya telah warnakan warna merah. Kalbuhum, kalbuhum, kalbuhum. Okay, kalau kita tengok terjemahannya, okay, sebahagian daripada mereka ini mereka bertanya-tanya. Bilangan Ashabul Kahfi itu, okay, pendapat pertama kata dia 3 orang. Yang keempatnya ialah anjing. Maknanya di dalam Quran, Allah meletakkan sekali watak anjing tu menjadi sebutan. Kalau mereka teka, penghuni Al-Kahfi tu 3 orang. Yang keempat dia adalah anjing. Ada pula yang teka, bilangan mereka ni 5 orang. Tapi yang keenamnya adalah anjing. Mereka yang teka 3 orang, keempat tu anjing, yang kata keenam, yang kata 5 orang penghuni gua, yang keenam tu anjing, kata Allah, mereka meneka dalam keadaan teraba-raba dalam kegelapan. Maksudnya mereka teka tanpa ada mereka meneka, maknanya mereka meneka-neka kan. Tetapi pada yang ketiga Tuhan kata ada pula yang kata bilangannya ialah 7 orang. Dan yang ke-8-nya adalah anjing. Okey, kenapa kita bawa maklumat ni? Tuan-tuan dan puan-puan. Anjing, kalau bagi kita, orang Melayu yang berpandukan kepada mazhab Al-Imam Syafi'i, kita kalau sebut anjing, dia termasuk dalam senarai najis yang sangat berat. Betul? Mughalladhah. Kan? Okay, kita bukan nak bincang pasal najis tu. Tapi bagi kita orang Melayu, kalau sebut anjing ni, dia selalu dikaitkan dengan benda-benda yang kadang-kadang buruk lah. Kita ada istilah anjing kurap, betul tak orang katakan? Dia sebut anjing kan? Anjing dengan bayang-bayang, watak yang jahat kan? Betul tak? Kan? Najis mughalladhah, najis yang berat. Okey. Dalam ayat ni,
kenapa Allah Ta'ala masukkan watak anjing tadi? Sedangkan anjing ni, dia tak peranan apa-apa pun. Dia cuma berada di depan pintu gua. Kalau kita belajar kisah Al-Kahfi. Kenapa? Sebenarnya apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita? Di sebalik cerita pemuda gua ni ada watak anjing. Kenapa? Kenapa Allah masukkan watak anjing? Watak anjing ini, Allah Ta'ala masukkan dia sekali dalam penyebutan. Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita. Kalau haiwan seperti anjing ini, kan, nak menunjukkan bahawa beruntungnya anjing itu, kenapa disebut-sebut di dalam Quran? Kerana dia telah berkawan. Kerana dia telah bersama dengan 7 pemuda. Dengan pemuda-pemuda di dalam gua yang beriman kepada Allah. Tuan-tuan faham tak maksud yang saya nak sampaikan? Maksud dia watak anjing ni disebutkan sekali di dalam ayat ini kerana dia mendapat tempias, kerana dia dapat kelebihan, kerana dia berkawan dengan orang-orang yang saleh. Kita tengok. Kalau watak anjing ini Allah selitkan juga dalam penyebutan kepada bilangan mereka, kan? Kenapa? Kelebihan berkatnya kawan dengan orang-orang yang saleh. Apatah lagi kalau kita manusia dapat berkawan dengan orang-orang yang saleh. Okey, itu tak jelas tak maksud dia, kan? Kita nampak ya? Betapa penting dia berkawan dengan orang yang saleh. Haiwan pun Allah Ta'ala letakkan wataknya di dalam ayat ini. Bagaimana kalau kita manusia dapat bersama dengan orang-orang yang saleh. Sebab itu Nabi Allah Ibrahim dia minta bersama orang yang saleh. Okay, kita kuatkan lagi betapa pentingnya bersama dengan orang yang saleh ni. Okay, saya bawa hadis Nabi SAW. Okay, hadis ni mungkin tuan-tuan pernah dengar. Yang hadis Nabi menyebut tentang betapa pentingnya kalau nak cari kawan, kalau nak cari teman, kan, kena cari orang yang saleh. Ini bukan saya sebut, Nabi SAW yang sebut dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Okay, kita baca terjemahan dia terus. Nabi SAW mengatakan, Nabi kata, innama mathalul jalisis salih wa jalisis su. Nabi sebut perkataan jalisis salih. Nabi kata, sesungguhnya diumpamakan teman yang salih dan teman yang jahat adalah seperti penjual minyak kasturi, minyak wangi dan peniup api, iaitu pembuat besi. Nabi umpamakan. Kenapa Nabi nak sebut macam ni? Mesti ada sebab. Nabi kata, kalau diumpamakan kawan yang saleh, diumpamakan seperti dia berkawan dengan orang yang jual minyak wangi. Kawan yang jahat, teman yang jahat, umpama dia berkawan dengan peniup api. Kalau kita berkawan dengan penjual minyak kasturi, minyak wangi yang Nabi kata dia adalah teman yang saleh, apa faedah kita dapat? Kata Nabi, mungkin akan memberi kepada engkau minyak tersebut. Kita jual dengan orang jual minyak wangi, perfume, dia akan bagi kita minyak tu, wangi kita. Ataupun kata Nabi, kamu akan membeli darinya, atau mungkin kamu mendapat bau harum darinya. Apa maksud membeli darinya? Kalau orang tu memiliki minyak wangi sebab dia memang jual minyak wangi, maka kita pun seperti dia memiliki minyak wangi. Maknanya, kita boleh jadi macam dia. Okay. Ataupun kalau tak jadi macam dia pun, kita akan dapat tempiasnya minyak wangi tu. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Tuan-tuan faham tak hadis ni? Kita tengok. Kalau kita berkawan dengan orang jual minyak wangi, kita akan dapat apa? Orang tu ialah macam kawan dengan orang jual minyak wangi, dia akan hadiahkan kita minyak wangi. Umpama kita kalau kawan dengan orang soleh tu dia akan bagi nasihat pada kita. Dia akan bantu kita untuk cari orang yang soleh. Seperti minyak wangi, dia bagi kita minyak wangi. Nah, aku nak hadiahkan satu perfume ni, wangi ni. Bukan sekadar dia boleh tolong kita jadi seperti dia bagi minyak wangi.
kita pun boleh jadi seperti dia. Ataupun kalau tak jadi macam dia pun, kita dapat tempias wanginya. Tetapi, kalau kita kawan dengan orang-orang yang buruk, yang tidak saleh, kita umpama kawan dengan seorang yang meniup api. Kan, nak bakar besi, nak leburkan besi tu, kenapa kalau kita kawan dengan orang yang peniup api, kita dekat dengan dia, mungkin kita akan terbakar. Pakaian kita akan terbakar. Kita akan mendapat bau busuk darinya. Betul tak tuan-tuan dan puan? Kita faham tak hadis ni? Hadis ni perumpamaan yang sangat-sangat bagus dilontarkan oleh Nabi SAW. Di sini kita nak tekankan, Nabi sebut tu teman yang saleh. Penting tak mendapat teman yang saleh, kawan-kawan? Tuan-tuan pun sebertahu. Kalau kita dapat kawan-kawan dalam grup WhatsApp yang soleh, kita dapat maklumat-maklumat yang baik-baik aja. Kalau kita kawan dengan orang yang bercampur bau, ada maklumat yang fitnah orang, ada maklumat macam-macam. Betul tak? Kalau kita kawan dengan orang yang soleh ni, dia selalu ingatkan kita tentang amal, dia ingatkan kita, okey, hari ni kita dah masuk berapa Muharram, okey, ada berapa tarikh puasa gini. Itu pentingnya orang yang soleh ni. Kalau kita tak boleh berpuasa macam dia pun, tetapi sekurang-kurangnya kita ingat ada hari nak puasa. Ini contoh. Betapa penting cari kawan yang soleh. Okey, saya kuatkan lagi tentang pentingnya maklumat yang soleh ni. Kita ambil surah Al-Jin ayat nombor 11. Okey, muka surat 572. Kita tengok jin ni, di kalangan jin, mereka pun tahu tentang orang jin ni, dia ada bahagian dia juga. Kita tengok jin tu kata apa. Dia kata, wa anna minas salihuna wa minna duna dhalika kunna tara'iqa qidada. Ni jin yang sebut. Jin kata apa? Dia kata, dan sesungguhnya antara kami ada yang soleh, antara kami ada yang tak soleh. Lepas tu jin yang soleh kata apa? Kami masing-masing ikutlah cara kami sendiri, jalan kami sendiri yang berbeza. Maknanya, perkataan yang salihun ini bukanlah hanya pada manusia, tapi pada alam jin, mereka pun ada yang kafir, ada yang beriman. Ada yang salih, ada yang tak salih. Okay. Kemudian, kita lihat dalam surah Al-Ankabut. Okay, surah Al-Ankabut ayat 9, muka surat 397 ni, memberikan kita pengertian apa itu orang yang salih. Okay, dalam surah Al-Ankabut ayat 9 ni, Allah Ta'ala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wa 'amilus salihati lanudkhilannahum fis salihin. Orang yang beriman, okey, dan orang yang buat amal saleh, sudah tentu kami masukkan mereka ke dalam kumpulan orang-orang yang saleh. Ni fis salihin. Kumpulan orang yang soleh pada ayat 9 ni sebenarnya dia mempunyai ciri orang yang beriman, dan orang tu bukan beriman saja. Dia buat amal-amal, tapi amal-amal itu yang soleh. Amal-amal yang soleh iaitu orang yang buat amal, dia buat kerana Allah, dia ikhlas, dan dia buat ikut petunjuk Nabi, ikut syariat Nabi. Itu orang yang saleh. Jadi dalam kita doa tu, wa alhiqni bis salihin, tempatkanlah bersama orang yang saleh ni, sebenarnya dia membawa kepada pengertian, tempatkanlah aku bersama orang-orang yang beriman, benar-benar beriman. Masukkanlah aku sekali di kalangan orang yang buat amal saleh, iaitu amal apa? Amal yang ikhlas, amal yang ikut syariat Nabi SAW. Dia menjadi orang yang saleh. Okey, jelas tuan-tuan? Okey, kita ambil satu lagi. Saya nak tutup dengan surah Al-Imran. Ayat 114, muka surat 64. Ayat ini boleh ditemui di dalam Quran. Ayat ni, 114 ni, Allah Ta'ala memuji-muji orang-orang yang Allah sebut. Ayat 114 ni Allah menyebut tentang orang yang layak masuk syurga. Bahkan Allah memuji mereka ini, kan, disebut di dalam Quran. Kumpulan ni.
Kita tahu dalam Quran ada banyak grup, ada banyak kumpulan yang Allah sebut istilah dalam Quran. Kalau kita belajar surah Al-Waqi'ah, kita jumpa istilah golongan as-sabiquna sabiqun, contoh. Kita jumpa golongan ashabul yamin, golongan kanan. Kadang-kadang kita jumpa dalam Quran, Allah panggil kumpulan orang yang al-abrar, orang yang berbakti, kita jumpa. Kadang-kadang Allah panggil dalam Quran kumpulan al-muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah. Tetapi di dalam Quran juga Allah ada menyebut satu kumpulan tu, mereka ni kumpulan tu namanya apa? As-salihin. Jadi kita baca ayat dia. Allah mengatakan yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Grup orang yang saleh ni, dia grup orang yang saleh. Siapa dapat masuk kumpulan orang saleh? Maknanya orang yang dalam grup orang saleh tu, orang yang banyak buat kebaikan. Tapi ada pelbagai jenis. Kita tengok ayat 114. Allah Ta'ala kata, mereka yang dah beriman kepada Allah, mereka beriman kepada hari akhirat, mereka yang suruh buat segala perkara yang baik, melarang perkara yang salah, perkara yang buruk mereka larang, dan mereka berlumba-lumba dalam buat pelbagai kebajikan. Allah Ta'ala kata, kumpulan-kumpulan ini, manusia yang jenis macam ni, mereka adalah daripada orang yang saleh. Jadi kalau Allah Ta'ala tempatkan kita di kalangan orang yang saleh, kita dalam kumpulan manusia mana? Kita dapat kawan-kawan yang beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat, kita dapat kawan-kawan yang ajak kita buat kebaikan, yang cegah kita daripada keburukan, kita dapat kawan-kawan yang berlumba-lumba buat kebajikan. Itulah orang yang saleh. Jadi kita dapati kan, kenapa doa dalam Quran Nabi Ibrahim minta jadi ke orang yang saleh. Maknanya kalau kita minta pada Allah, minta jadi orang yang saleh, dia akan membawa kepada mana kita dapat kawan yang baik-baik. Ada kawan ni suka buat kebaikan, amal ma'ruf, ada kawan ni berlumba-lumba. Itu adalah grup orang yang saleh. Baik, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada satu lagi ayat sebelum kita lanjutkan dengan doa tadi. Kan kita sebenarnya tak perlulah terkejar-kejar untuk tahu banyak doa. Tetapi kita tak faham, kita baca. Tetapi selepas ini kita baca dengan kita faham, kan, dia berbeza dalam kita berdoa. Okey, kita lihat, kita tutuplah ayat ni, jelas sekali. Okey, kita kuatkan makna soleh ni dengan surah Al-Munafiqun ayat nombor 10. Muka surat 555 dalam Quran. Kenapa dengan Al-Munafiqun? Mereka orang yang soleh ke? Orang munafik dia tidak soleh. Tetapi kalau kita tengok ayat ni, orang-orang munafik ni, diorang ni kalau Allah boleh bagi mereka nyawa untuk hidup semula, tuan tahu tak, agak-agak dia nak minta kepada Allah nak buat apa dan dia nak jadi macam siapa. Ini cerita orang yang dah mati. Allah sebut dalam surah Al-Munafiqun. Manusia ni kalau dia dah mati, baru dia tahu langit tinggi dan rendah dia. Baru dia tahu dia perlu buat apa. Kalau Allah boleh hidupkan, agak-agak dia nak buat apa? Mari kita baca ayat 10 ni. Allah mengatakan, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Dia betul perkataan salihin. Kita tengok. Orang yang dah mati ni, kalau Allah boleh hidupkan mereka, apa yang mereka nak kepada Allah? Mereka nak buat apa? Allah kata, nafkahkanlah sebahagian daripada rezeki yang kami beri kepada engkau sebelum salah seorang daripada kamu sampai kepada ajal mautnya. Lepas tu kalau sebelum kita mati, antara amal besar sedekah. Allah kata buat benda tu sebelum kau mati. Kata Allah, tapi kalau dah mati, kata Allah, maka dia pada saat nak mati tu, dia akan merayu berkata kepada Allah, Ya Rabb kami. Dia kata, wahai Rabbku, dia kata, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan ajal aku.
ke satu masa sikit lagi. Dia nak minta waktu nak mati, baru dia tergesa-gesa. Dia nak minta pada Allah supaya janganlah mati aku dulu. Bagilah aku beberapa minit sahaja. Berilah aku sikit waktu lagi. Dia nak buat apa? Supaya aku dapat bersedekah. Dan dapat pula aku menjadi di kalangan orang yang soleh. Tuan tengok. Kalau ada manusia ni, kalau Allah matikan dia, kalau Allah bagi dia nyawa beberapa minit pun, dia nak bersedekah dan dia nak jadi orang-orang yang soleh. Kita nampak tak betapa besarnya istilah, betapa besarnya kumpulan manusia yang dimasukkan dalam kumpulan orang-orang yang soleh. Moga-moga daripada penerangan pada pagi ini menjadi penguat kepada kita untuk kita amalkan doa ayat 83 sehingga 85 doa Nabi Allah Ibrahim ini untuk kita menjadi orang yang soleh. Kan wa alhiqni bis-salihin. Okey, jelas tuan-tuan ya? Okey. Dalam masa yang sama saya minta terus tuan-tuan buka muka surat nombor 25, kita tengok doa Nabi Yusuf terus. Nanti kita sambung balik doa Nabi Ibrahim. Kerana kita nak terus kupas tentang soleh ni. Okey, kita lihat muka surat nombor 25. Okey, terus lihat bilangan doa yang ke-20. Kita nak tengok doa Nabi Allah Yusuf. Okey, kita terus belajar doa Nabi Allah Yusuf kerana dia ada kaitan dengan doa Nabi Allah Ibrahim yang ayat 83 tadi. Okey, buka muka surat nombor 26. Kita tengok muka surat nombor 26, doa Nabi Allah Yusuf. Nanti kita berpatah semula kepada ayat 83 surah Syu'ara. Okey, kita terus ke doa Nabi Allah Yusuf untuk kita kukuhkan, mantapkan kepada kepentingan menjadi orang yang soleh. Okey, sudah tuan-tuan dah buka muka surat nombor 26 dalam nota. Okey. Surah Yusuf, pada rujuk dalam surah Yusuf, surah nombor 12, okey, ayat 101, muka surat 247 di dalam Quran. Kalau nak rujuk ayat 101 dalam Quran, muka surat nombor 247, muka surat 247 tu ayat ni dia berada pada baris yang ke-12 dan 13. Baris ke-12 hingga baris yang ke-13, muka surat 101. Mari kita mantapkan, mengukuhkan lagi tentang soleh tadi dengan permintaan Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Dia doa apa? Ini ayat last sekali ya. Cerita Nabi Allah Yusuf ni. Dalam surah Yusuf ayat 101 ni ayat last sekali cerita pasal dia. Allah Ta'ala kata apa? Okey, semua orang tahu kisah Nabi Yusuf kan? Apa kelebihan dia, apa kebaikan dia. Kita tahu kan? Allah beri dia apa? Allah beri dia pandai mentafsir sebahagian mimpi, betul kan? Allah beri dia kuasa kepada dia. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, walaupun dia dah dapat banyak kelebihan, kan, separuh kecantikan dunia ni ada pada dia. Itu dalam hadis Nabi sebutlah, dan Quran tak sebut. Hadis Nabi. Maksudnya kalau kita kumpul semua kecantikan dunia ni, separuh kecantikan dunia ada pada Nabi Yusuf. Tengok. Dia dapat nikmat kecantikan kan pada wajah dia. Lepas tu dia boleh mentaksir sebahagian mimpi. Kan? Lepas tu dia dapat kekuasaan. Bukankah orang ramai mencari maklumat tu? Kan? Bukankah orang ramai, ada orang berbelanja harta beribu-ribu punyalah nak cantik. Betul tak? Nak nampak kekal jadi cantik. Betul? Ramai orang dia sanggup berbelanja asalkan dia masih kekal cantik, dia kata. Nabi Allah Yusuf, Allah bagi dia original, dia cantik dengan separuh kecantikan dunia. Dia nak kuasa. Sekarang ni kan ramai orang nak kuasa, ramai orang nak jadi, ramai orang nak rebut kuasa, tak kira pandemik ke tak pandemik kan. Sebab apa? Sebab dia nak kuasa. Contoh kan, Nabi Allah Yusuf, Allah beri dia kekuasaan, boleh mengurus negara Mesir. Tetapi apa lagi yang dia nak pada Allah? Bagi dia semua itu tidak senilai. Tengok dia minta apa pada Allah. Dia minta pada Allah, Fatiris samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Nabi Allah Yusuf ni, dia memuji-muji Allah terlebih dahulu. Dengan dia mengatakan,
Allah ni adalah yang ini saya tertinggal. Yang ni saya minta tuan-tuan nanti letak terjemahan. Ayat fatiris samawati wal ardi saya tak buat terjemahan dia. Yang ini tuan-tuan kena letakkan terjemahan dia. Dekat terjemahan dekat nota ni dia bermula daripada anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Dia hanya bermula daripada sini. Tapi kalau tengok pada ayat fatiris samawati wal ardi ni, maknanya Allah Ta'ala itu adalah pencipta langit dan bumi. Lepas tu Nabi Allah Yusuf dia kata, anta waliyyi, engkaulah penguasa dan pelindung. Di mana? Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di hari akhirat. Nabi Allah Yusuf ni dia memulakan dalam permintaan dia pada Allah dengan dia memuji Allah. Dia puji Allah dulu, dia kata Allah Ta'ala ni adalah pencipta yang mula-mula bagi langit dan bumi. Allah Ta'ala ni lah pelindung bagi dia. Dekat dunia Allah pelindung, di akhirat Allah tu pelindung. Lepas tu Nabi Allah Yusuf dia minta pada Allah. Tuan-tuan, ambil perhatian tentang permintaan Nabi Allah Yusuf pada Allah. Kan tuan-tuan bayang, dia dah ada segala serba-serbi dah. Tetapi benda itu hanya dekat dunia. Kan? Tidak senilai dengan apa yang diminta. Tuan-tuan tengok dia minta apa? Dia kata, tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Apa dia minta pada Allah? Dia kata, tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Dia kata, sempurnakanlah ajal aku ya Allah dalam keadaan Islam. Dia minta untuk jadi sebagai seorang apa? Dia minta dia jadi dalam seorang yang Islam, benar-benar Islam. Maksudnya, kalau dia mati nanti, ya Allah, biarlah aku mati dalam benar-benar seorang Islam. Bukan nama je Islam, tapi biarlah pada perangainya, tingkah lakunya, kehidupan dia betul-betul seorang Islam. Nabi Allah Yusuf tu minta pada Allah tu, kalau mati nanti ya Allah, matikanlah aku sebagai seorang yang benar-benar Islam. Bukan sekadar mati sebagai seorang Islam. Dia kata, wa alhiqni bis-salihin. Hubungkanlah aku, tempatkanlah aku dengan orang-orang yang soleh kalau aku mati nanti ya Allah. Tuan-tuan, inilah permintaan manusia yang kenal Allah. Dikenal hari akhirat. Dia dah dapat segala serba-serbi dah. Kan dapat kekuasaan, boleh mentaksir mimpi. Lepas tu pula boleh apa? Kecantikan separuh dunia yang orang duk kejar-kejar nak kekalkan kecantikan tu. Tetapi semua itu tidak sepenting, tidak senilai, iaitu mati dalam keadaan Islam. Biarlah kita ni biasa saja rupa paras kita. Tetapi janganlah aku mati dalam keadaan aku tidak Islam. Dan janganlah aku ada segala serba-serbi. Janganlah kita ada kekuasaan, kekayaan. Tetapi apabila kita berada di dalam kubur, kita tidak bersama dengan roh orang-orang yang saleh. Kita tak nak macam tu. Biarlah kita tidak ada apa-apa dekat muka bumi ni. Walaupun kita hanya sebatang kara ke. Walaupun kita hanya ada sehelai baju, sehelai pakaian. Kan? Tetapi biarlah nanti kita dimasukkan Allah di dalam kubur. Kita bersama dengan roh orang-orang yang saleh. Kita nampak tak permintaan Nabi Allah Yusuf kepada Allah Azza wa Jalla? Berbeza dengan apa yang manusia minta kepada Allah. Ada orang minta jadi kaya, betul. Tak salah pun. Mintalah pada Allah jadi kaya. Tetapi jangan lupa ya, minta kepada Allah. Kan? Seperti mana doa Nabi Allah Ibrahim tadi. Bersama hidup ni dekat dunia, biarlah dapat kawan-kawan yang soleh. Dan doa Nabi Allah Yusuf. Kalau mati nanti ya Allah, matikanlah aku di kalangan orang-orang yang soleh. Mati dalam keadaan beriman. Kita mungkin tak nampak maklumat ni. Kadang-kadang kita terlupa kan. Kita terlupa nak fikir tentang kalau aku mati nanti macam mana. Nanti kalau aku mati nak hidup bersama siapa. Dekat situ. Tetapi orang kita sayang.
kita ni, kesilapan kita yang kita kena baikilah. Tak salah memikir untuk mengatur kehidupan dunia, tak salah. Tetapi kita melampau-lampau memikirkan sehingga kan kita terlupa nak fikir tentang mati kita macam mana sebagainya. Ada tak? Sebab kita ni kan kadang-kadang duk memikir tentang apa. Nanti anak aku ni nanti nak hidup 10 tahun lagi macam mana kan. Kita masuk nak tua-tua nanti fikir macam mana. Duk fikir banyak benda tu. Bukan kita kata tak planning. Betul, kita fikir nanti dah tua, simpanan kita macam mana. Itu kita boleh fikir. Tapi jangan melampau-lampau kita memikirkan sehingga kita tak terfikir dengan banyak fikir. Macam mana nanti kalau aku mati? Macam mana aku mati nanti? Kita patutnya kita kena fikir banyak. Macam mana aku nak mati nanti ya? Mati aku nanti husnul khatimah ke? Su'ul khatimah ke? Kita fikir kat situ banyak sepatutnya. Dan kita sepatutnya duk memikirkan macam mana kalau aku mati nanti aku bersama dengan kumpulan siapa ya? Aku bersama dengan roh para nabi ke? Aku bersama. Patutnya kita fikir dekat situ yang banyak. Apabila kita fikir dekat alam kubur itu seperti itu, nak mati macam mana, nanti dia akan membantu kita untuk urus hidup dunia ni macam mana. Dia mudah je. Kan? Kalau kita boleh fikir pasal mati, maka kehidupan kita tu diisi untuk bekal untuk mati. Betul tak? Kita akan cari kawan-kawan yang baik-baik, kita akan buat amal yang baik. Sebab apa? Sebab kita lalu fikir pasal mati. Isunya apabila kita tak fikir dekat situ, habislah kita. Tapi kalau kita fikir dekat situ banyak, nanti hidup kita akan jadi senang. Sebab tu kalau kita fikir akhirat, dunia akan kejar kita. Tapi kalau kita kejar dunia, akhirat kita tinggal habis kita. Jadi hati-hati. Semoga-moga pengisian pada doa ini dapat mengukuhkan lagi akan kepentingan kita bergantung harap pada Allah dalam bab kita berdoa, minta kepada Allah tentang doa-doa yang kita sebutkan tadi. Sebab itu kita belajar doa dalam Quran, kita tahu orang-orang dulu minta apa. Kalau kita tak belajar, kita mungkin tak tahu apa yang aku nak minta pada Allah. Kan kita tahu doa tu baik, doa tu senjata. Kan senjata orang mukmin. Tetapi kita nak minta apa? Sebab itu kita apa-apa ilmu tu semuanya ada dalam Quran. Rujuk tu dalam Quran. Apa Quran kata? Maka kita dapat mengetahui apakah yang penting nak minta pada Allah Subhanahu wa taala. Okey, secara tak langsung kita dah habis doa Nabi Yusuf ni. Okey, nanti kita patah balik doa ahli sihir ni, kemudian kita nak patah balik kepada doa Nabi Allah Ibrahim tadi sebab tak habis lagi. Okey. Kita teruskan dengan doa Nabi Allah Ibrahim. Okey, dah habis ayat nombor 83 tadi. Selesai. Kemudian ayat nombor 84. Nabi Allah Ibrahim dia minta kepada Allah satu permintaan. Yang ni doa ni ketika nak mati. Cuba tengok. Dia ada macam 3 fasa ni. Kalau 83 ni masih hidup kat dunia. Nampak tak? Ayat 84 ni nanti kalau dah mati, nak mati dalam keadaan macam mana. Lepas tu kalau dekat akhirat, nak berada di mana. Tak nampak tak susunan dia? Okey, kita tengok Nabi Allah Ibrahim kata apa? وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. Nabi Allah Ibrahim kata apa? Dan jadikanlah bagiku sebutan yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Dekat sini. Lisana ni maksudnya lidah. Maksudnya Nabi Allah Ibrahim diminta pada Allah, ya Allah, kalau aku tak ada nanti, selepas daripada aku, biarlah cerita pasal aku ni, orang sebut yang baik-baik aja. Doa ni. Ayat nombor 80, 83, 84. Maknanya Nabi Allah Ibrahim diminta, kalau dia dah tak ada nanti, biarlah orang, kalau sebut pasal dia, biarlah yang baik-baik saja Allah sebut pasal dia. Ni pun kita minta pada Allah. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Sebab kalau kita meninggal, orang selalu sebut kebaikan kita. Yang pertama,
kita termasuk dalam kalangan orang yang layak dapat syurga. Nanti saya akan sebut dalil dia. Yang kedua, apabila orang sebut baik pasal kita, tentu orang akan dapat jadikan contoh. Betul tak? Tentu kita ni jadi teladan. Orang sebut baik. Dia dulu baik sangat Hajah tu. Kan? Selalu bantu orang-orang yang susah contoh kan. Jadi apabila orang-orang yang lepas pada kita selalu sebut pasal kita yang baik, maknanya orang tu akan contoh kita. Jadi apabila orang boleh mencontohi kita, pahala contoh amal baik kita tadi tu akan berjalan walaupun kita dah mati. Kita faham tak maksud dia? Betapa pentingnya kita hidup, kita mati ni orang cerita kita yang kebaikan. Tuan-tuan dan perempuan, ada orang mati tapi orang lupa pasal orang yang dah mati tu. Ada, kita tak nak jadi macam tu. Kita tak nak apabila kita mati, orang langsung tak ingat pasal kita. Tapi biarlah kita mati ni, orang selalu menyebut-nyebut pasal kebaikan kita. Supaya kita boleh jadikan sebagai contoh. Okay, dapat yang nombor 84 ni. Okey, saya tunjukkan tuan-tuan dan perempuan satu nota tambahan tentang menjadi sebutan yang baik ni. Okey. Sebenarnya nota ni saya bagi sebab semua dalam kelas yang pernah kita buat. Kalau siapa pernah ikuti kelas 62 amalan pembuka pintu syurga, ya ini amalan nombor 31. Saya pernah beri sebelum ini nota penuh 62 amalan pembuka pintu syurga yang kita dah tamat belajar dulu pada bulan Ramadan yang lepas. Okey, pada amal nombor 31, tajuk dia pujian baik manusia terhadap diri seseorang. Kita tengok kelebihan dia apa. Tengok ya. Nabi SAW pernah bersabda. Ya, Nabi kata Nabi pernah menyebut kalimah ni. Nabi kata ya, ada satu ketika ada satu jenazah dibawa lalu. Orang lalu bawa depan Nabi, maka jenazah ni orang ramai puji dia. Baik dia ni, jenazah ni baik, sekian lah dia puji. Lepas tu Nabi jawab apa? Nabi kata pasti. Tapi sahabat tak tahu apa maksud pasti tu. Lepas tu bawa satu jenazah lain. Dalam ulasan ulama hadis, jenazah lain ni dia memang terang-terang orang kafir. Terang-terang dia mati dalam kekafiran. Lalu orang cakap apa? Orang ramai mencela orang yang mati kafir tu. Kan? Ialah orang mati kafir ni, kalau kita belajar dalam Quran, Allah laknat. Mati dalam keadaan kafir. Maka orang mencela jenazah tu. Lalu Nabi cakap apa? Pasti. Nabi ulang 3 kali. Nabi kata wajabat. Nabi kata pasti. Lepas tu, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia tanya dekat Nabi. Dia tanya kat Nabi lah tentang kenapa engkau kata jenazah yang orang ramai puji baik tu engkau cakap dia pasti. Kenapa jenazah yang buruk itu orang ramai mencela dia engkau cakap pasti. Nabi pun memberi jawapan. Sabda Nabi SAW. Nabi kata, sesiapa yang kamu puji dengan kebaikan, maka dia pasti akan masuk syurga. Namun sesiapa yang kamu cela dia dengan keburukan, dia pasti akan masuk ke dalam neraka. Kamu semua ni adalah saksi-saksi Allah dekat muka bumi. Kamu semua ni adalah saksi-saksi Allah kat muka bumi. Kamu semua adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Kita faham tak hadis ni maksud dia apa? Maksud dia Nabi nak bagi tahu kepada kita salah satu tanda kita ni adalah ahli syurga, tengok lepas kita mati. Apa yang orang cakap pasal kita? Kalau orang ramai memuji. Kalau kita mati orang puji tak sama masa hidup orang puji. Kalau masa hidup kita orang puji kita, mungkin ada orang yang betul-betul ikhlas puji, ataupun mungkin ada udang di sebalik batu. Contoh kan. Tak sama masa kita lepas mati. Kan, sebab tak ada kepentingan apa-apa. Tapi kalau orang puji kita lepas mati, kita ni adalah merupakan saksi bagi Allah yang kita adalah orang baik, maka kita itu layak masuk syurga Allah. Jalan nak ke syurga Allah. Kita jelas. Kenapa Nabi Allah Ibrahim tadi dia minta kepada Allah
supaya kalau dia tak ada nanti, biarlah orang datang kemudian menyebut yang baik-baik tentang dia. Bagian macam itulah kita kena minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Jelas ya tuan-tuan? Faham tentang hadis tersebut. Kenapa perlunya berdoa minta waja'ali lisana sidqin fil akhirin. Cuma kita kena ambil peringatan. Kita buat kebaikan dekat dunia ni, jangan kita niat nak orang puji masa kita hidup ni. Kita jangan niat macam tu. Kita buat kebaikan dekat dunia bukan untuk orang puji. Kita buat ikhlas pada Allah. Ingat ya, bukan nak cari pujian orang. Kalau cari pujian orang tu, kita dah masuk kepada riya ataupun masuk kepada sum'ah. Bukan. Kita buat ikhlas saja. Tapi kita boleh berdoa pada Allah. Boleh berdoa pada Allah kalau kita dah mati nanti, biarlah kita ni menjadi buah mulut orang yang baik-baik. Boleh minta. Tapi kita bukan buat amal nak puji orang. Kena bezakan. Buat satu kebaikan bukan kerana dapat pujian manusia, tapi buat kerana Allah. Tetapi dalam masa yang sama, kita boleh minta kepada Allah, kalau kita dah tak ada nanti, minta Allah Ta'ala jadikan kita ni buah mulut orang cerita kebaikan kepada tentang kita semua. Okay, selesai. Kemudian kita tutup dengan ayat 85. Waja'alni min warisatin jannatin na'im. Nabi Allah Ibrahim sebut, permintaan 85 ni ke akhirat. Nampak tak? Dekat dunia minta jadi orang saleh bersama orang saleh, masa dekat lepas masa mati nanti minta menjadi sebutan yang baik, dan di hari akhirat nanti minta sebagai apa? Dan jadikanlah aku daripada orang yang dapat mewarisi syurga Firdaus. Yang mewarisi syurga An-Naim. Syurga An-Naim dekat sini, An-Naim dekat sini bukan nama syurga. Dia bukanlah syurga berbeza dengan Firdaus. Jangan terkeliru. Syurga ni satu saja. Tetapi nama dia banyak. Kadang-kadang Allah panggil Naim. Kadang Allah panggil dia Naim. Naim ni maknanya nama syurga. Yang merujuk kepada syurga itu sifatnya penuh dengan kenikmatan. Tu dia panggil Naim. Syurga Firdaus juga adalah syurga Naim. Sama je. Cuma Firdaus dia ada istilah bagi syurga tu. Kalau Naim, istilah bagi syurga Naim ni, Jannatun Naim, maknanya syurga yang penuh kenikmatan. Di sini. Kenapa nak minta mewarisi syurga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebab syurga ni memang kita ni semua ada tempat satu dekat neraka, ada satu tempat di dalam syurga. Kita semua tahu. Kita ni Allah jadikan syurga neraka kan. Semua orang ada tempat. Tempat di neraka, tempat di dalam syurga. Jadi kita minta pada Allah, biarlah kita mewarisi yang syurga tu, An-Naim tu. Bukan kita ambil yang neraka tu. Kalau sampai ikut kelas Riyadhus Salihin pada hari Jumaat yang lalu, kita pernah menyebut, kita ada sebutkan bahawa penebus ataupun pengganti tempat kita di neraka. Sebab kita ada tempat di neraka satu, di syurga tu satu. Maknanya yang akan ganti tempat kita di neraka ini adalah orang-orang yang kafir, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Jadi biarlah kita dapat masuk ke dalam syurga. Yang syurga itu penuh dengan nikmat. Penuh dengan nikmat ini disebut An-Na'im. Inilah doa Nabi Allah Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Dekat dunia nak minta jadi apa, bersama siapa, lepas meninggal nanti nak jadi bagaimana, dan di akhirat nanti nak jadi bagaimana, nak berada di mana. Cantik doa ini. Doa dalam Quran semua terbaik. Doa dalam Quran ringkas, padat. Okay, jelas tuan-tuan ya. So alhamdulillah kita dah belajar doa Nabi Allah Ibrahim dengan doa Nabi Allah Yusuf alaihimussalatu wassalam. Dan doa Nabi Allah Ibrahim ni Allah dah kabulkan ke belum? Dah kabulkan lah. Macam mana kita tahu kabul? Kan sampai sekarang Allah orang duk sebut nama-nama dia, Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim. Hatta kan dalam salawat dan salam kita pun
kita selalu sebut siapa? Nabi Allah Ibrahim kan? Kama sallaita ala Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim. Semoga kita semua dapat mencontohi Nabi Allah Ibrahim dalam meminta hajat, dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah maklumat yang dapat kita pelajari pada pagi ini. Moga-moga kita semua dapat mengamalkan doa pada bilangan yang ke-13 ini dan juga bilangan yang ke-20 seperti yang telah kita pelajari sebentar tadi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah di atas nikmat kita dapat belajar sesuatu pada pagi ini. Saya buka mungkin satu dan dua soalan sebelum saya tangguhkan tulisan pada pagi ini. Kerana nak bekerja satu lagi kuliah jam 10.30. Ada pertanyaan. Dalam chat tak ada soalan. Okey. Secara verbal ada tak? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Boleh saya wabarakatuh. tanya? Boleh. Okey, ayat ini adalah ayat Al-Quran, tapi kalau kita sebagai imam, kita nak membaca dalam bentuk jamak tu kita tukarkan kalau Rabbi kita jadi Rabbana. Adakah kita mengubah ayat Al-Quran Ustaz? Apa sebagai imam? Tak faham. Sebagai imam dalam solat ke apa? Maksudnya ayat ini kita tukarlah. Rabbi jadi Rabbana, Hablana. Maksudnya di dalam mana? Di dalam mana? Ketika mana? Ketika kita membaca doa. Okey. Ketika kita membaca doa tak? Dia tidak salah lah. Dia tidak salah. Sebab kita membaca doa, kita bukan membaca Al-Quran. Tapi kalau kita niat membaca Quran, tak boleh tukar lah. Memang tak boleh. Tapi kalau kita niat membaca doa, boleh. Tak perlu tukar, kita boleh tukar Rabbana, Hablana, boleh. Wa alhiqna, boleh. Waja'alna, boleh. Waja'alna min, boleh. Kalau dia bentuk doa, tak apa. Cuma kalau niat baca Quran tak boleh lah sebab dia tukar ayat Quran. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Okey, boleh tanya. Saya kontrol suara tadi. Boleh buka balik audio? Ya. Boleh buka balik semula audio. Nak bertanya. Okey, silakan. Baik. Dah hilang dah. Okey, yang bertanya dari sudut di chat ni bertanya, jika kita berkawan dengan orang yang baik-baik, apakah kita dalam redha Allah? Iyalah, kita akan berada dalam redha Allah. Sebab apa? Sebab kita berkawan dengan orang yang baik-baik. Kita dapat dalam redha Allah. Dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Doa tadi alhamdulillah baik-baik belaka. Cuma kalau saya nak gabungkan doa tu dalam bahasa Melayu, contohnya kita nak bersama dengan orang yang orang yang soleh, kita nak mati dalam keislaman. Boleh ke Ustaz? Kalau tidak, saya ni susah sikit nak hafal. Agak lambat. Boleh puan, boleh. Contohnya, ya Allah, kita kata, wahai Rabbku, matikanlah aku sebagai seorang yang benar-benar Islam dan tempatkanlah aku di kalangan orang-orang yang soleh. Boleh. Terima kasih Ustaz. Sama. Lebih baik kalau kita baca dengan faham. Apa ni, Arabic ya? Bahasa Quran. Tak. Tidak kita macam ni. Doa ni bukan menjadi syarat adab kena baca dalam Arabic, tak. Tapi kita belajar doa dalam Al-Quran ni sebenarnya kita nak tengok dari sudut kandungan dia. Doa apa yang terbaik dalam Quran tu. Bukan kita menghadkan mesti baca ayat Quran ni, tak. Kita boleh baca bahasa Melayu pun. Sebab doa ni syarat penting dia adalah pada memahami, menghadirkan hati ketika baca. Jadi kalau kita tak hafal, kita boleh tengok kertas. Kalau kita tak terbawa kertas ke apa, kita boleh baca bahasa Melayu. Janji kita faham kita minta apa. Boleh. Sebenarnya kalau tak ikut susunan pun tak apa. Sebab dia bukan syarat dia mesti dalam susunan lah. Tapi sebaik-baiknya kita susun dunia dulu. Lepas kubur tu boleh.
walaupun tak hafal Quran. Ingat ya, doa yang mustajab dia bukan bergantung kepada bahasa Arab. Tidak. Doa yang mustajab dia tak ada pun satu syarat doa mesti baca doa bahasa Arab. Quran ni dia bahasa Arab lah. Tidak. Allah Ta'ala maha mengetahui bahasa apa pun kita nak pakai. Kalau kita nak baca bahasa Jepun pun boleh, nak baca dalam bahasa Tamil pun boleh, nak baca dalam bahasa Mandarin pun boleh, bahasa Jawa pun boleh, bahasa Banjar pun boleh. Allah Ta'ala ni dia maha mengetahui. Maka jangan bimbang. Kita jangan susah-susahkan diri kita yang takut kita bertukar-tukar nanti pula ayat terlupa kan. Jangan. Tak disyaratkan baca doa pun mesti kena hafal. Tidak. Dan paling penting, faham, dapat menghadirkan hati ketika berdoa. Itu lebih afdal. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sahabat kita bertanya tentang tukar kan. Jadi saya dalam konteks bahas tukar-tukar ni tak pandai lah. Kalau kita niat baca Quran tu sebagai doa sekaligus, tak ada masalah Ustaz ke jadi macam mana? Kan kita dalam Quran tu kita niat untuk baca doa sekaligus. Kan kita baca Quran. Itu ayat tu ayat doa. Jadi kita kira doa sekaligus lah. Pada masa kita baca Quran tu, kira doa aku lah ni. Gitu. Contoh. Tak maaf tak tanya. Tak betul. Dia sebenarnya memanglah kalau kita ikut cara Nabi baca Quran tu, memang Nabi ni dia kalau dia jumpa ayat-ayat bentuk rahmat, Nabi doa. Kalau Nabi jumpa pada ayat-ayat yang berbentuk azab, ayat-ayat berbentuk ni perlindungan tu, Nabi minta lindung pada Allah. Itu sepatutnya kita baca Quran. Kita bukan baca terus je. Tapi kalau sampai pada ayat bentuk rahmat Allah, kita boleh doa. Berhenti sekejap, kita boleh doa. Cuma dalam isu tuan tadi tu, maksudnya baca ayat, contoh kita sampai surah Syu'ara kan, ayat 83 ni. Adakah kita terus nak niat doa? Cara begitu Allahu Ta'ala a'lam. Tapi memang boleh kita, memang cara Nabi pun memang Nabi berdoa lah. Cuma adakah sekali baca dengan doa tu, saya wallahu ta'ala yang tu saya tak boleh bagi jawapan pada pagi ini. Tapi kalau nak kata boleh tak waktu saya baca Quran saya nak berdoa, jawapan dia memang sunnah Nabi macam tu. Tapi saya baca ayat Quran tu sekali tapi saya niat nak berdoa, yang itu saya wallahu ta'ala alam. Adakah boleh dapat sekali dengan doa tu, yang tu saya wallahu ta'ala. Nanti saya nak kena rujuk dulu kepada kepada asatizah yang lain. Boleh tak kalau macam tu? Nanti saya bagi jawapan pada minggu berikutnya. Tolong ingatkan saya ya. Terima kasih Ustaz. Sama je. Okey. Ada soalan lain tak? Okey, kejap. Doa. Okey, ada tanya berdoa dalam hati lebih baik atau kita berdoa? Sebenarnya berdoa ni kita masuk dalam bab zikir. Maka menggerak-gerakkan lidah tu bersama dengan hati tu dia lebih baik. Maksudnya mulut kita tu kumat kamit lah. Kumat kamit Rabbi. Dia mulut kita tu dia kumat kamit. Maksudnya kita kena menggerakkan lidah kita. Lepas tu bersama dengan hati. Sebab ada bertanya doa dalam hati tu lebih baik ke atau berdoa dengan kedengaran suara tu lebih baik. Okay, dalam bab doa dia termasuk dalam bab zikir. Maka kita menggerak-gerakkan lidah kita bersama diiringi dengan hati tu memahami apa yang kita faham dia adalah lebih baik. Baik, ada yang tanya tentang ada tak dalil baca doa akhir tahun selepas asar dan masuk baru selepas maghrib? Jawapannya tidak ada dalil dari hadis Nabi SAW yang menganjurkan kita membaca doa yang spesifik lepas asar dan lepas maghrib. Okey, walaupun banyak disebarkan di WhatsApp, di media-media sosial, kalau nak tanya sunnah Nabi tak, jawapannya tidak ada. Kalau nak tahu dia sunnah Nabi, tentu ada hadis SAW yang menyebutkan.
Jadi kalau ada orang menyampaikan maklumat, okey lepas asar ni baca doa, lepas maghrib baca doa untuk awal dan akhir tahun tu, dari sudut sunnah Nabi jawab macam ni, sunnah Nabi tidak ada. Kalau dia kata sunnah Nabi, kita minta dia kemukakan hadis Nabi. Kalau dia tidak dapat mendatangkan hadis Nabi, dia berdosa besar, dia menempah tempat dalam neraka kerana dia menggunakan nama Nabi. Tetapi, kena faham, itu nombor satu. Yang kedua adalah, jika dia berdoa secara umum, kan dia berdoa secara umum akhir tahun, doa umum tak apa. Sebab doa ni memang digalakkan dibaca bila-bila. Awal tahun boleh, hujung tahun boleh, tengah tahun pun boleh, bila-bila sahaja boleh membacanya. Cuma jangan sekali-kali menyandarkan mana-mana amal ibadat yang tidak dibuat kepada Nabi dengan kita mengatakan sunnah Nabi. Ataupun kita mengatakan lebih baik. Itu bahaya perkataan tu. Sebab kita mengatakan dia lebih baik, nanti akan menjadikan orang yang tak buat di zaman Nabi tu, dia tak buat benda yang baik ke? Dia akan jadi isu begitu. Jadi kita ambil makna umum sahaja. Boleh tak kalau saya nak berdoa pada akhir tahun? Jawapan dia boleh. Secara umum. Berdoa tu boleh. Ingat ya, jangan kita bukan maksud melarang doa. Ini kita kena bezakan. Tolong bezakan. Okey. Kita tidak melarang berdoa di hujung tahun. Tidak. Doa ni bila-bila boleh baca. Awal tahun boleh baca, hujung tahun pun boleh baca, tengah tahun pun boleh baca. Tak apa. Okey, cuma jangan sama sekali menyandarkan, mengkaitkan ia dengan sunnah. Dekat situ kita tak nak. Kat situ ada bahayanya. Ya, kat situ sajalah. Okey, jadi kalau ada orang berdoa. Dan doa paling baik, doa saja secara umum, minta Allah berkati, Allah Ta'ala terima macam hujung tahun, kita boleh doa. Ya Allah, apa-apa amal yang aku buat selama setahun ni, kau terima. Boleh minta doa, Allah Ta'ala terima amal kita, boleh. Nak doa tu boleh. Cuma kita tak boleh mengatakan sunnah. Okay, kita tak boleh mengatakan lebih baik. Kat situ tak boleh. Sebab kita telah meletakkan kelebihan dekat situ. Dari sudut kelebihan sebenarnya tidak ada. Kalau nak doa, kalau nak doa bulan baru, memang ada hadis Nabi. Masuk bulan baru doa, masuk bulan baru doa. Memang ada hadis Nabi. Yang tu hadis Nabi. Jadi kalau kita betul ikut sunnah, sepatutnya setiap bulan tu kita doa. Doa. Masuk bulan baru, bulan Muharram, doa. Masuk bulan Safar, doa. Masuk bulan apa? Doa. Doa setiap bulan datang tu ada dalam hadis Nabi. Tapi untuk tahun awal akhir tidak ada. Tetapi bolehkah kalau saya nak berdoa? Jawapannya boleh. Doa bila-bila boleh. Sebab tu kita kena bezakan ya. Kena bezakan dalam berdoa. Boleh doa. Tak jadi isu pada bab berdoa. Ya, cuma jangan mengkaitkan. Jangan buat hadis palsu pula nak kempen orang membaca. Jangan. Tapi kalau ada orang nak baca, jawapan dia boleh sebab doa boleh dibaca pada bila. Wallahu ta'ala a'lam. Maknanya untuk kita menyambut awal Muharram dengan baca doa akhir awal tahun tu, jika tak buat tak mengapalah. Ya, memang tak mengapa. Bila-bila kita boleh buat doa, ya, tak mengapa. Kalau kita tak baca doa awal tahun, akhir tahun pun tak mengapa. Sebab apa? Sebab tak pernah ditunjukkan oleh Nabi. Maknanya tak mengapa. Begitu je jawapan dia. Sebab dia bukan tuntutan ibadat yang memang dia bukan tuntutan ibadat macam kita kena puasa kalau masuk bulan Ramadan kan. Dia isunya macam ni. Kenapa 10 Muharram orang puasa 10? Kenapa orang puasa 10 Ashura? Tanya. Sebab Nabi puasa. Nampak tak jawapan kita? Ketika kita berpuasa 10 Muharram, kita kata kenapa puasa? Sebab Nabi berpuasa. Tetapi kenapa benda yang sama kau tidak analogikan dengan doa? Kan? Kalau dia kata, okey 10 Muharram ni kita disunatkan untuk kita berpuasa 10 Muharram. Sebab apa? Cuba kita bertanya kepada dia. Kenapa? Kerana Nabi berpuasa. Kenapa ada hadis dia? Okey. Kenapa pula
anda berdoa pada hujung tahun. Contoh, kalau dia kata sekadar nak doa, tak apa. Dah jelas tapi tolong hati-hati dalam buat pahala, buat ibadat ni kita jangan ikut-ikut orang. Tapi kita berpandukan kepada sunnah Nabi SAW. Secara umum doa tak apa, tak doa pun tak apa. Kalau kita tak doa bukan makna hidup kita tu tak berkat, tidak. Tak berdoa pun tak apa, nak berdoa pun tak apa. Kat situ kena faham kenapa kita sebut macam tu, sebab tidak ada pun nas dalil yang menyebutkan tentang galakkan untuk berdoa spesifik pada awal dan hujung. Tapi berdoa banyak, berdoa bila-bila tu dituntut. Kena faham kat sini saja Moga-moga Allah Taala membimbing kita, sentiasa membimbing kita dengan petunjuk wahyu. Wallahu taala alam. Okay, InsyaAllah nanti kita jumpa lagi sebab waktu pun dah agak lewat. Sebab saya pun nak terus ke kelas yang satu lagi jam 10.30. Jadi saya minta maaf kalau ada kekurangan, kesilapan. Jika ada mana-mana jawapan saya tadi yang kurang memberikan jawapan yang lengkap pun saya mohon ampun dan maaf. Sekadar yang saya tahu, saya jawab dengan kadar ilmu yang Allah beri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.